العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah yang memberi taufik untuk kita berada pada malam ini bagi meneruskan lagi pengajian daripada kitab Pati Faridatul Faraid, yang mana kita berada pada muka yang ke-56 pada perbincangan kitab-kitab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Muka 56, situ muka yang ke-73. Qala al-muallif, kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Jadi kata pengarang rahimahullah, dan wajib kita i'tiqad bahawasanya bagi Allah beberapa kitab yang diturun di atas rasul-rasulnya. Setengah daripadanya nama-nama seperti berikut. Jadi Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyunya, Allah Ta'ala utuskan Rasul. Di samping itu Allah Ta'ala juga utuskan risalah kepada Rasul ni dalam bentuk kitab, dan ada yang dinamakan sebagai suhuf. Suhuf ni kita panggil lembaran-lembaran, sahifah-sahifah. Adapun kitab, dia merujuk kepada himpunan-himpunan lembaran-lembaran yang banyak. Kitab ni makna dia tebal lah, dia banyak. Adapun suhuf ni dia tidak sebanyak atau tidak macam kitab. Dia hanya beberapa lembaran-lembaran ataupun catatan-catatan yang sedikit yang ditulis. Kitab ni, nama kitab tu himpunan. Al-Katbu bermakna al-jam'u, himpun. Maknanya dihimpun beberapa banyak lembaran-lembaran sehingga dibukukan dan dijadikan kitab. Maka ada sifat risalah yang Allah Ta'ala utuhnya, ada dalam bentuk kitab dan ada dalam bentuk suhuf. Jadi kita sebagai orang mukmin wajib beriman dan beriktikad bagi Allah beberapa kitab, dan termasuk dalam rukun iman, beriman dengan kitab-kitab. Kitab yang diturun di atas rasul-rasulnya. Kitab ini Tuhan utus dan turun kepada rasul. Jadi orang yang terima kitab ni ialah orang yang rasul. Dia tak turun kepada orang biasa, kerana orang ini menerima wahyu daripada Allah. Dan orang yang terima wahyu daripada Allah ni kita namakan sebagai Nabi dan Rasul. Setengah daripadanya nama-nama seperti berikut. Yang pertama ialah Taurat bagi Nabi Musa. Jadi Taurat ini Allah Ta'ala turun kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Yang kedua Injil bagi Nabi Isa alaihi salam. Ini dalam bahasa Syriani. Dan kedua-duanya kitab ini telah takda dahulu daripada bangkit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Taurat dan Injil yang sebenar ni tak ada.
sebagaimana yang turun kepada Nabi Musa dan Nabi Isa itu tak ada. Sebelum bangkit Nabi tak ada dah. Apatah lagi sekarang. Dan timbul isunya Taurat dan juga Injil yang dipanggil sebagai Old Testament dan juga New Testament itu. Perjanjian lama dan perjanjian baru tu. Jadi macam mana pula itu? Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid. Yang digelar sebagai Taurat itu, ada pun Taurat dan Injil yang ada sekarang. Yang dipanggil dengan New Testament, Old Testament tu, kalau ada sekarang tu, maka iaitu bukan Taurat dan Injil yang sebenar daripada Allah. Jadi kalau orang suruh beriman dengan kitab Bible dia kata, saya tak beriman dengan Bible. Sebab apa? Saya beriman dengan Injil yang sebenar. Ni kan wajib beriman dengan kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Antara kitab yang Tuhan turun ialah Taurat dan Injil. Awak kena beriman lah dengan Old Testament, New Testament. Kita bukan itu yang dimaksudkan beriman dengan kitab tu. Kita disuruh beriman dengan kitab yang Tuhan turun kepada Nabi tu. Sekarang ni, kitab yang ada sekarang ni tidak ada bukti bahawa dia itu memang kitab asal. Apatah lagi mereka mengaku bahawa versi-versi Bible tu banyak dan dia ditulis oleh orang yang telah datang setelah lama Nabi Isa. Di sisi mereka, Nabi Isa mereka mati kan. Jadi pada mereka sendiri mengaku bahawa Bible yang ada sekarang ni ialah yang ditulis oleh pendeta-pendeta agama mereka setelah Nabi Isa yang pada mereka mati. Kita di sisi kita, Nabi Isa tidak mati. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak bunuh Isa dan mereka tidak salib Isa. Walakin syubbiha lahum. Mereka dirupakan orang macam rupa Nabi Isa, lalu mereka bunuh orang tu. Jadi beriman dengan kitab bukan makna beriman dengan Injil dan juga dakwaan Taurat yang ada sekarang ni oleh orang Yahudi. Kita tidak dapat pastikan bahawa itu yang asal. Bahkan mereka pun mengaku bahawa ini bukan hak asal, diterjemah dah. Bila terjemah ni maklumlah ia tidak ada keaslian, boleh ada tokok tambah, bahkan versi Bible mereka pun berbeza-beza. Berbeza bukan dari segi bahasa dan susunan saja, maklumat pun, isi kandungan, poin pun berbeza. Jadi dikatanya, dan kedua-duanya kitab ini telah tak ada dahulu daripada bangkit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Taurat dan Injil yang ada sekarang, maka iaitu bukan Taurat dan Injil yang sebenar daripada Allah, bahkan yang dikarang oleh manusia yang karuk jua. Karuk dikarang oleh manusia. Injil ni bahasa Syriani, Taurat ini bahasa Ibrani. Jadi memang bahasa tu ada lagi lah sebahagian yang tak ramai yang boleh. Cumanya nuskah yang asal sebenar tu dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Maka yang ada sekarang ni ialah banyaknya yang rekaan dan karuk yang dibuat oleh orang selepas daripada itu. Itu dua, Taurat dan Injil. Jadi Taurat dan Injil inilah yang mana banyak mengandungi hukum hakam, terutamanya Taurat. Taurat menceritakan tentang hukum hakam. Sebab itu kita lihat bangsa Yahudi ni antara bangsa yang mempunyai banyak peraturan dan pantang larang. Sebab kitab mereka itu banyak hukum hakam. Dia tak boleh makan juga binatang kebab pendek. Bab satu. Tahu bab satu.
bab 2, bab 1. BABI tu lah. Tak boleh makan kok. Dan mereka juga tak boleh makan lemak binatang. Mereka pula makanan-makanan yang mereka hidang dikena asingkan. Yang mana ada persijilan halal mereka yang dinamakan sebagai kosher. Jadi kosher ni, kalau kita ni makna macam cok halal. Jadi nak halal mereka ni kena ada pas, ada cok kosher. Kita kena ada cok jaki. Jadi mereka memang sangat kaum dan bangsa yang memang ada peraturan yang ketat lah. Peraturan yang ketat. Hari Jumaat, hari Sabtu tak boleh kerja. Hari Sabtu. Jadi mereka reka lah cara lain untuk, kalau terpaksa kerja, reka cara lain. Kalau nak perah susu hari Sabtu, tak boleh pergi perah susu. Seorang mari letak alat tubik, seorang mari letak bekah tubik, seorang mari pasang suri tubik. Jadi dia hello lah. Hello lah, sebab nak kata dia kerja, saya tak kerja, saya mari pasang je. Saya bukan buat kerja perah susu. Dia kata saya tak suri je. Saya tak bekas susu je. Jadi saya tak buat kerja tu. Dia cuba hello. Sebagaimana kena kepada bangsa Yahudi dulu, dalam Quran Tuhan cerita mereka pasang pukat hari Jumaat. Hari Jumaat. Hari Sabtu ikan masuk. Lepas tu hari Ahad dia ambil pula. Jadi mereka cuba buat hello begitu. Bukan zaman dulu, zaman learning pun sama juga. Zaman learning pun mereka tu, perangai mereka tu tak ubah. Jadi mereka ni satu kaum yang mempunyai banyak peraturan ni. Sebab Taurat mereka ialah kebanyakannya ialah hukum hakam. Begitulah juga Injil. Yang ketiga ialah Zabur bagi Nabi Daud. Zabur bagi Nabi Daud. Jadi Nabi Daud ini, Zabur ni sebagaimana ditulis oleh ulama tafsir, isi-isi dalam Zabur ni kebanyakannya ialah kata-kata hikmah, hikam, kata-kata hikmah, kisah-kisah dan perkara yang berkaitan dengan peringatan dan hikmah-hikmah. Dan yang keempat ialah Quran bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dalam Quran ni ada belaka, ada hukum hakam, ada kisah, ada kata hikmah, menghimpunkan segala maksud-maksud dan isi yang ada pada kitab-kitab sebelum ni. Okey. Jadi ringkas saja pengarang ceritakan tentang kitab-kitab ini. Ada 4 kitab lah yang wajib kita beriman. Dan dalam Quran Allah Ta'ala sebut lagi 2 suhuf, suhufu Ibrahim wa Musa, iaitu suhuf kepada Nabi Ibrahim dan suhuf kepada Nabi Musa. Jadi suhuf-suhuf ini ialah sebagaimana kita sebut tadi, lembaran-lembaran yang Allah Ta'ala turunkan kepada para Nabi, tapi dia tidak sebanyak macam kitab. Antara suhuf lain tapi tidak disebutlah dalam Al-Quran, iaitulah suhuf yang diturunkan kepada Nabi Syith, Nabi Syith, dan juga yang diturunkan kepada Nabi Idris. Jadi di sini ulama-ulama menyebutkan ada suhuf-suhuf lain lah. Okey. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, yang afdal daripada anbiya, dan wajib kita i'tiqad bahawasanya yang afdal segala makhluk ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ini cerita tentang
kalau kita ikutnya tertib susunan afdaliyah, keafdalan para nabi, para rasul. Jadi yang paling afdal ialah nabi kita, bukan paling afdal di kalangan para nabi dan para rasul je, tapi yang paling afdal atas sekalian makhluk Allah. Wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyyuna famil 'ani syiqaqi. Seafdal-afdal makhluk secara keseluruhan, di atas bumi ataupun di atas langit, tak kira lah, paling afdal ialah nabi kita. Hatta afdalnya Rasulullah lebih afdal daripada arasy Allah Ta'ala, lebih afdal daripada syurga lagi, lebih afdal daripada nikmat yang ada dalam syurga lagi. Jadi makhluk-makhluk yang ada ni, Rasulullah lah yang lebih afdal. Maka segala perkara yang berkait dengan diri Nabi itu juga jadi lebih afdal. Sebagaimana disebut oleh Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifanya, tanah yang mengandungi jasad Rasulullah itu lebih afdal daripada arasy Tuhan. Kerana apa? Kerana dia mengandungi sebaik-baik makhluk. Maka wajib kita iktikadkan Nabi kita ni lebih. Ni masuk bulan Rabiul Awal lah, bulan Maulid Nabi SAW. Jadi wajarlah kita sebagai umat ni ambil tahu tentang Nabi kita. Jangan jadi seperti firman Allah Ta'ala, am lam ya'rifu rasulahu am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Tidakkah mereka mengenali rasul mereka lalu mereka mengingkarinya? Mereka tak kenal ke Nabi mereka? Allah Ta'ala tanya. Jadi kita biarlah jadi umat yang kenal Nabinya. Biar kenal Nabi, apa sifat Nabi, apa ciri Nabi. Kita ingat benda ni tak penting, rupanya penting, sangat-sangat penting. Kita dengar baru ini ada sekumpulan yang difatwakan sesat, ajaran sihat tak, mengaku, tak tahu ya, mengaku Nabi Muhammad tu ialah Allah. Ada tak? Nabi Muhammad tu ialah Allah. Tuang dia pergi Australia dah, dia asal jauh. Dia jual air energy drink kat kedai tu, Shulk, Shulk, hak. Waktu tu tak usah beli ya. Jadi dia bawa ajaran bahawa Muhammad itu ialah hakikatnya Allah. Cuma pangkat je Muhammad, dia hakikatnya Allah dah. Jadi Muhammad tu Allah dah. Tengok macam mana boleh jadi gini, macam mana boleh gini? Sebab tak kenal Rasul. Am lam ya'rifu rasulahu fahum lahu munkirun. Adakah mereka tidak kenal Rasul mereka? Tak kenal ni termasuklah tak kenal ni meletakkan bukan sifat pada diri Nabi. Meletakkan bukan sifat Nabi pada diri Nabi. Jadi di sini mereka ingkar. Ingkar kepada ciri Nabi sebagai seorang makhluk. Maka mereka mengatakan Nabi SAW ini Allah, Tuhan. Ini salah tu. Salah benar-benar salah. Apa tak? Siapa letak tangga ataupun kedudukan Nabi tu ialah Tuhan, tak betul lah. Nabi SAW antara pesanan akhir baginda ketika sebelum wafat, antara akhir-akhir pesanan dia lah, dia sebut dalam keadaan sakit, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah Ta'ala laknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat sujud. Maknanya mereka pergi sembah Nabi dan Rasul mereka. Jadi Nabi pesan umat dia supaya jangan sembah dia. Bukan jangan puji dia, jangan berqasidah ataupun memuji Nabi. Memuji Nabi tak apa, cuma tidak boleh jika
dibuat ataupun memuji melebihi daripada tahap yang dibenarkan. Tahap mana yang dibenarkan? Tahap sekadar apa yang betul dengan sesuai dengan hakikat Nabi sebagai seorang hamba Allah. Abduhu innama ana abduhu wa rasul. Aku hamba Allah dan rasul pilihan. Dan sebaik-baik makhluk. Ada pun meletakkan Nabi sebagai Tuhan, itu memang salah buat. Itu salah awal-awal. Jadi kerana apa? Kerana tak kenal lah. Tak kenal dan tak faham perkara akidah. Sehingga ada yang berpandangan dan iktikad begitu, dan ada orang ikut pula. Ikut sekeluarga ikut. Waktu buat video, kata kami ni mengaku dan percaya kepada ajaran sihat ni, diam. Jadi ini semua benda yang merosakkan akidah. Jadi Nabi SAW sebaik-baik makhluk, semulia-mulia makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Ialah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bulan Rabiul Awal ni kita belajar tentang sifat Nabi, belajar tentang akhlak Nabi, belajar tentang sirah Nabi. Itu perkara-perkara yang menyebabkan teguh iman kita dan menanam kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Setelah Nabi kita, kemudian Nabi Ibrahim. Tertibnya Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh. Ini 5 orang ini tertibnya sebagaimana disebut tadi. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Dan 5 ini dinamakan dia Ulul Azmi. Ulul Azmi, yang mempunyai keazaman, yang ada kecekalan hati. Jadi 5 orang ni dipanggil Nabi Ulul Azmi, Rasul Ulul Azmi. Sebab apa? Sebab cabaran dan juga cubaan yang dihadapi mereka ni besar berbanding dengan Nabi-Nabi lain. Mereka mempunyai cubaan dan dugaan yang sangat besar. Kerana itu kedudukan mereka ni lebih daripada Nabi-Nabi lain. Erti yang banyak sabar. Banyak sabar, azam tu sabar, dan menanggung kesusahan yang banyak daripada aniayai oleh kaum mereka itu. Jadi kena buat nyanya. Aniayai tu nyanya. Bahasa kita nyanya. Buat aniaya. Maknanya kaum mereka ini banyak berapa kali Nabi Musa bersabar dengan perangai Bani Israel ni. Berapa kali Nabi Nuh ajak kaum-kaum dia beriman dalam masa 950 tahun. Ajak beriman, dok beriman juga. Jadi 5 orang ni dipanggil Ulul Azmi. Dan yang paling banyak dugaannya ialah Rasulullah SAW. Paling banyak dugaan. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma alladhina fal-amthal fal-amthal. Nabi lah orang paling banyak diduga dan diuji ialah para Nabi. Kemudian orang yang hampir dengan kedudukan mereka dan yang hampir dengan kedudukan mereka. Kemudian Rasul-Rasul yang lain. Lepas daripada 5 orang ni, baki Rasul-Rasul yang lain. Kemudian Nabi-Nabi yang bukan Rasul. Kemudian lepas habis Rasul, ialah Nabi-Nabi yang bukan Rasul. Berlebih kurang. Lebih tu berlebih kurang martabat mereka itu di sisi Allah. Lebih kurang ni mutafawat. Mutafawituna. Berlebih kurang. Maknanya ada hak lebih, ada hak kurang. Macam mana kedudukannya serah pada Allah lah. Kita tak tahu. Hak 5 tadi, hak tu ada dalil dan ada sandarannya. Kedudukan Rasulul Azmi ni, itu memang dia letak tu, hak tu jelas. Kemudian lepas daripada 5 tu, antara mereka tu memang ada yang lebih daripada hak lain, tapi tidak ada sampai kepada kita. Itu dalam ilmu Tuhan lah.
Boleh jadi Allah Ta'ala lebihkan salah seorang ni daripada yang lain. Martabat mereka berlebih kurang, martabat mereka itu di sisi Allah. Jadi di sisi Allah adalah yang mana lebih dan yang mana kedudukannya dekat dengan Allah. Kemudian ketua-ketua malaikat. Okey, setelah habis para nabi dan para rasul, barulah darjat yang seterusnya ialah malaikat. Jadi malaikat ni kedudukannya lepas nabi dan rasul. Sebab apa? Sebab malaikat ni mereka tidak ada unsur nafsu. Tak ada hawa nafsu. Mereka ini memang dicipta fitrahnya taat, fitrahnya patuh kepada Allah. Jadi orang yang diuji dengan ada fitrah baik dan ada fitrah nafsu kepada kejahatan, tiba-tiba dapat mengalahkan nafsu, lebih hebat daripada orang yang asalnya tak ada fitrah, hawa nafsu tak ada. Hawa nafsu tak ada memikirlah, bahasa kita kata, tak ada telitah dan takkan boleh buat pun perkara maksiat. Ada pun manusia ni Allah beri kepada mereka hawa nafsu. Jadi mereka ni mujahadah lebih daripada bangsa malaikat. Bangsa malaikat memang fitrah mereka buat taat. Manusia fitrah mereka Allah Ta'ala beri tunjuk yang baik, tunjuk yang buruk. Maka seseorang tu perlu mujahadah, berlawan diri dia untuk pilih hak baik dan kalahkan hawa nafsu. Jadi tentulah kedudukan mereka ini lebih tinggi, kedudukan para nabi dan para rasul. Jadi yang susunan malaikat pula datang setelah nabi dan rasul. Dan yang utama, yang paling tinggi ialah malaikat Jibril. Itu jelaslah ketua kepada sekalian malaikat. Kemudian ketua-ketua malaikat, malaikat-malaikat besar. Jibril jelaslah ketua pada sekalian. Mikail, Israfil, Israel. Kemudian malaikat-malaikat lain yang ada kedudukan khusus. Hamalatul Arsy, malaikat hak pegang arash. Kemudian malaikat apa lagi? Malaikat yang Allah Ta'ala Israel ada. Itu malaikat-malaikat maki yang lain itu. Apa lagi? Kiraman katibin. Dan setelah itu kemudian yang tinggal segala malaikat-malaikat. Lepas pada itulah datang ni malaikat-malaikat hak aman, hak biasa ni. Dia ada ranking juga, ada ranking malaikat, ada ranking dia. Kemudian sahabat-sahabat Nabi, habis dah bangsa orang hak maksum. Malaikat dan Nabi maksum. Masuk kepada bangsa yang tak maksum, iaitu selain daripada para Nabi di kalangan manusia lah. Siapa? Datang setelah itu kemudian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi yang paling mulia ialah sahabat. Siapa sahabat ini? Orang yang sempat dengan Nabi walaupun sekejap, bersama dengan Nabi walaupun ketika kecil sekalipun. Jadi orang yang berada dan bersama dengan Nabi dalam satu majlis, berada sekali, orang ni dapat kemuliaan suhbah, bersahabat dengan Nabi SAW. Hatta budak-budak sekalipun. Orang yang mana tak sempat dengan Nabi walaupun sezaman, dia sezaman tapi tak sedang jumpa Nabi. Contohnya tabi'in yang paling afdal iaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dia tak sempat jumpa Nabi. Datang daripada Yaman, Rasulullah wafat dah. Jadi mereka ini tidak dipanggil sebagai sahabat. Jadi para sahabat ini, kata pengarang rahimahullah, mereka itu berlebih kurang pula segala martabat mereka itu. Jadi para sahabat ni kedudukannya berbeza pula. Ini masuk
kita perbincangan tentang sahabat. Asal perbincangan tentang sahabat Nabi ni, dia bukan perkara akidah asalnya. Sebab kalau kita bilang perkara akidah, akidah berkaitan dengan Allah Ta'ala, malaikat, Nabi, ya, kitab. Sahabat perbincangan tentang orang yang hidup selama dengan Nabi. Pada asal perbincangan tentang sahabat ni, ulama-ulama tidak masukkan dalam perbincangan akidah. Pada awal-awal Islam, dia tidak satu benda yang bukan termasuk daripada perbincangan akidah. Tetapi apabila berlakunya fitnah dan juga firqah, ajaran-ajaran, kumpulan-kumpulan ajaran yang menyeleweng, yang mengkafirkan sahabat, ataupun yang menjadikan sebahagian sahabat ni pada kedudukan maksum, ataupun menjadikan, mentuhankan sahabat. Contoh Sayyidina Ali, mengatakan Sayyidina Ali ni Tuhan, ataupun Sayyidina Ali ni Rasul juga, Nabi juga. Jadi kerana berlakunya pahaman-pahaman sesat yang masuk dalam masyarakat Islam setelah Rasulullah SAW wafat, maka para ulama ahli sunnah wal jamaah memasukkan perbincangan tentang sahabat ni dalam kitab akidah. Pada asalnya bukan perkara akidah dia ni. Sama juga perbincangan tentang khilafah, perbincangan tentang pelantikan pemimpin. Kenapa? Kerana isu pelantikan pemimpin dianggap di sisi Syiah isu akidah. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah sebagai tindak balas kepada akidah mereka yang salah, membincangkan isu akidah dalam isu pemerintahan al-khilafah ni dalam akidah, untuk menerangkan bahawa khilafah ni bukan isu akidah, dia isu fiqh perlantikan, melantik pemimpin. Kerana di sini mereka imamah itu wajib i'tiqad. Wajib i'tiqad perkara akidah. Kita sebagai wajib syar'i, wajib dari segi hukum syarak melantik imam. Wajib melantik imam dari segi hukum syarak, bukan dengan hukum akidah. Maka kerana sebab sebahagian rawafid Syiah ini, mereka menjadikan isu pelantikan pemimpin ni dalam isu akidah, maka ulama ahli sunnah bincang dalam kitab akidah nak menyatakan bahawa dia bukan isu akidah, tetapi isu hukum syarak. Beza tu, beza. Isu akidah ni maknanya kalau tak percaya kufur, tapi hukum syarak ni kalau tak buat dosa. Itu. Jadi kena faham sebab perletakan perbincangan tu. Termasuklah ini, iaitu perbincangan tentang sahabat Nabi ni. Maka perbincangan tentang sahabat Nabi ni dia bukan asalnya isu akidah, tetapi dibincangkan dalam kitab akidah bagi menolak ajaran-ajaran firqah, golongan-golongan sesat lain yang mereka beriktikad silap pada sahabat Nabi. Sebahagiannya mengkufurkan sahabat besar, sebahagiannya menuduh sahabat ini nifak, bahkan walhal mereka itu orang-orang yang disaksikan Nabi dengan kebaikan, solah, dengan keimanan. Tiba-tiba tuduh mereka ni sahabat Nabi ni kita panggil memberontak dan juga ingkar kepada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya pada aliran ataupun ajaran Syiah lah, ajaran Syiah. Jadi itu dibincangkan tentang sahabat pula. Dan sahabat pula ada kedudukannya, siapa yang afdal, kemudian siapa yang afdal, sampalah akhirnya. Jadi itu insya-Allah afdalus sahabah, sahabat yang paling afdal ni insya-Allah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Ada soalan tu? Permintaan apa? Apa ni? Tahzik tu. Live tu rekod.
Ah, ah. Tengok tu payah buat tu. Nak kompres riwayat hidup Nabi 63 tahun. Nak kompres itu kena baca maulid maulid panggil orang maulid, baca maulid. Dia ulama ke Barzanji ke apa. Dia akan tu lah. Tengok. Baik. Sekadar tu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.